Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله وإلى شيخنا Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi rahimahullah wa ila shaykhina Kiai Haji Abdul Rahim Ibn Jamaluddin Jahari Al-Indonesi Al-Makki Al-Banjari hafizahullah. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bacakan suratul Fatihah, niat dengan keberkatan surah ini Allah merahmati dan menyembuhkan guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki. Beliau sekarang berada di ICU di Banjarmasin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kitab Qalbun Salim pada muka surat 83. Kalau ikut catatan saya dekat sini 83 88. Ya, 88. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat solat subuh. Man sallal bardain dakhala al-jannah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang solat dua solat sejuk, dia masuk syurga. Dua solat sejuk, solat asar dengan solat subuh. Dan ganjaran orang yang sembahyang 2 rakaat sunat sebelum subuh, 2 rakaat qabliyah subuh, ganjarannya lebih baik daripada apa yang ada dalam dunia ni keseluruhan dia. Man sallal raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat
sebelum subuh qabliyah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sunat, belum lagi solat subuh, lebih besar ganjarannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah istiqamahkan untuk kita solat subuh, tambah lagi berjamaah, tambah lagi di masjid, tambah lagi di saf yang pertama, tambah lagi saf yang pertama sebelah kanan imam. Itu bertambah-tambah ganjarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 88. Baik, kita lihat sedikit ke belakang. 88 di atas, menjauhkan tabiat terlalu kenyang, sudah kita sebut 10 perkara. Masuk 89, 10 perkara ini telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhaj Al-Abidin. Kitab Minhaj Al-Abidin, 1 jilid, kitab tasawuf, mengajar cara untuk menjadi hamba Allah. Minhaj, metodologi, jalan, cara. Al-Abidin, menjadi orang yang abid, beribadah kepada Allah. Kitab ini dibaca setelah khatam kitab Bidayatul Hidayah. Kita nak belajar ilmu, sesuatu disiplin ilmu, dia ada ranking dia. Kalau tauhid, kita belajar yang paling asas Aqidatul Awam, karangan Al-Imam Al-Marzuqi. Tetapi kitab yang kecil sebegini kena dibaca juga kitab syarah, baru kita tahu dan jelas. Sebab itu syarah kepada kitab Aqidatul Awam ialah kitab Nurul Zalam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Barulah naik kitab yang lebih tinggi. Begitu juga kitab fiqh. Paling asas dalam kitab fiqh, dalam ilmu fiqh, adalah kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Al-Habib Salim Ibn Sumair Al-Hadrami. Kemudian membaca syarahnya itu kitab Nailur Raja yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad Ibn Abdullah Ibn Umar Asy-Syatiri, baru naik ke atas. Sama kitab tasawuf, jangan terus belajar Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, boleh, tapi takut ada perkara-perkara yang rumit untuk difahami kalau tidak didasari dahulu dengan kitab-kitab yang dasar. Jadi kitab dasar dalam tasawuf antaranya, kalau dalam dunia Melayu kita, kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Indonesi. Syarahnya ini, yang kita pegang sekarang ini. Syarahnya kitab Qalbun Salim. Sebab itu kita baca kitab Qalbun Salim ini. Baik. Footnote nombor 124 dalam An-Nasaih Ad-Diniyah dan Nasihat Agama dan Wasiat Iman, sama je. Kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman itu terjemahan Nasaih Ad-Diniyah. Yang menterjemahkannya almarhum guru kami Al-Habib Ahmad Ibn Sumayt. Beliau, kalau tak silap saya, abang ataupun adik kepada mantan mufti Singapura, As-Sayyid Isa Ibn Sumayt.
As-Sayyid Ahmad bin Sumaid banyak mengarang kitab, terutama sekali kitab terjemahan, dan beliau sangat cinta kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Banyak beliau menterjemah kitab beliau. Antara kitab yang beliau terjemah, kitab ini Nasaih, terkenal. Kitab ini sebut Nasaih pun dah kenal dah. Ditambah lagi daripada 10 tadi, yang ke-11, kurang rahmat dan belas kasihan terhadap orang yang lemah ataupun miskin daripada kaum muslimin. Ya begitu. Kalau orang yang kenyang, dia tak berapa nak ingat orang yang susah. Kelaparan, kita bersyukur sangat-sangat sekarang. Dekat Ethiopia, dekat Sudan, dekat benua Afrika sekarang ini sedang kebuluran, termasuk dekat Palestin, dekat Afghanistan. Jadi kita menghargai nikmat yang Allah bagi pada bumi Malaysia ini. Panas-panas pun tidaklah sampai orang kebuluran. Masih lagi boleh kita duduk dekat tempat yang selesa, dengan aircon, dengan kapet, kipas. Yang terlebih mahal lagi, nikmat keamanan, tidak berlaku pergolakan, peperangan. Alhamdulillah hadirin. Kerana itu, supaya kita syukur, kita lihat orang yang lebih bawah daripada kita. Umpama orang yang ada kereta, mungkin keretanya kereta lama ataupun kereta agak berusia. Jangan dilihat orang yang punya kereta yang lebih mewah. Dalam urusan dunia, lihat yang ke bawah. Lihat orang yang punya motosikal. Alhamdulillah, paling kurang kita sampai ke satu tempat tak basah di hujan, tidak terkena cahaya matahari sebab ada bumbung, walaupun kereta kita sederhana sahaja. Begitu. Orang yang ada motosikal, lihat orang yang lebih bawah daripadanya tanpa menghinanya. Orang naik bicycle, saya alhamdulillah naik motosikal lebih laju. Kalau nampak nak hujan, mungkin kita speed sedikit sampai sebelum hujan turun. Yang naik bicycle akhirnya basah kena hujan. Kalau handphone tak diletak dalam plastik, mungkin ma'assalamah telefon tadi tu. Kita alhamdulillah lebih laju. Yang naik bicycle, alhamdulillah dapat kayuh bicycle. Ada orang berjalan kaki sahaja, lebih laju lagi. Orang yang berjalan kaki, alhamdulillah, sebab ada orang yang tak boleh naik bicycle, tak boleh berjalan kaki. Kenapa? Sakit. Kenapa? Maaf ya, lumpuh di rumah dan sebagainya. Jadi dalam bab dunia kita melihat orang yang di bawah, tapi dalam bab akhirat kita mesti lihat orang yang di atas. Lihat guru kita, Masya Allah, Allah bagi ilmu padanya lebih daripada saya. Lihat orang yang beramal, Masya Allah, dia boleh luangkan 10,000 kali salawat sehari banding saya. Dia boleh khatamkan kitab-kitab amalan daripada saya. Gitu. Supaya kita terasa ingin nak ikut seperti mereka, walaupun mungkin tak seperti mereka. Yang ke-12, sayang untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan dan berhajat. Sebab dia nak selalu kenyang, mesti cukup duit simpanan untuk beli yang dia inginkan nafsunya itu. Kadang-kadang dia nak yang special, yang eksotik, yang tidak ada tempat lain, kerana untuk memenuhi selera dan kehendak nafsu makannya. Begitu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Asy-syab'u sayuthqulul badan. Kenyang boleh memberatkan badan.
wa yuqassil qalba, dan mengeraskan hati. Tambah lagi kalau makanan itu ada syubhat, dan terlebih teruk kalau makanan itu haram. Wa yuzilul fatanah, menghilangkan kecerdasan. Sebab orang yang kenyang, cara pemikirannya jadi blunt, jadi tumpul, tidak setajam ketika dia lapar. Wa yajlibun naum, itu boleh mengundang tidur. Wa yadha'afu 'anil ibadah, dan melemahkan semangat ibadah. 1 2 3 4 5 perkara kalau orang itu terlalu kenyang makan. Ini terlalu. Kalau kenyang silakan. Yang terlalunya itu tajawuz, itu yang tidak elok dalam agama. Kerana itu ada kaedah menyebut ma tajazawa an haddihi inqalaba ila dhiddihi. Apa sesuatu yang lebih daripada ukurannya, hadnya, ia akan jadi hukum sebaliknya. Contoh, minum itu harus, kalau diniatkan untuk suara lebih jelas, orang ikuti ceramah, penerangan lebih didengari sebab suara kita lancar, suara kita jelas, kerana tekak kita basah, sudah minum air tadi itu jadi sunat. Begitu juga tidur itu harus, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, harus. Tapi kalau tidur dengan niat saya nak bangkit malam, itu nak solat tahajud contohnya, itu dapat pahala sunat, walaupun tak tahajud nanti dapat pahala sunat, sebab niatnya baik. Gitu. Sama juga dengan makan, harus tak dapat pahala, tak dapat dosa, tapi niat untuk mencerdaskan badan, untuk kuat ibadah, jadi sunat. Gitulah ya. Tuan-tuan duduk dalam masjid ini, duduk itu harus. Tapi kalau niat untuk i'tikaf, itu tak sepanjang tuan-tuan duduk di sini ni dapat pahala. Sepanjang itu baru duduk sahaja. Hatta tidur sekalipun, mengantuk sekalipun, tak ada buat apa, duduk dalam masjid saja-saja, tapi dah niat i'tikaf, dapat pahala. Lebih lagi kalau duduk itu dengan zikir, duduk itu dengan baca Al-Quran, duduk itu dengan begini, ni mendengar kuliah ini. Tuan-tuan, insya-Allah saya akan berhenti waktu syuruk nanti pukul 6.55. Itu waktu syuruk. Tinggal 14 minit lagi Ustaz Dr. Mustafa. Baik, paling lambat pun 6.55 campur dengan 17 apa? 7.12. Paling lambat pun saya berhenti 7.12 paling lambat. Tak pun pukul 7 saya berhenti. Nampak awal-awal mungkin tuan-tuan ada urusan. Kenapa? Kerana kita inginkan satu fadilat. Apa? Nabi sebut ini nak menunjukkan ihsas sensitifnya Nabi kepada umat. Nabi kita sangat inginkan kebaikan pada kita semua. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lagi inginkan kebaikan, menjaga kebaikan itu untuk orang yang beriman lebih daripada orang beriman menjaganya. Wa azwajuhu ummahatuhu, wa azwajuhu, dan isteri-isteri baginda adalah mak-mak mereka, mak kita semua. Sebab itu ketika nak sebut nama
Sayyidatina Aisyah sudah bagus dah bila kita sebut Sayyidatina Aisyah atau Sayyidatuna Aisyah atau Sayyidah Aisyah, bagus dah. Tapi lebih beradab kalau kita sebut emak kami Sayyidatina Aisyah. Dalam bahasa Arab mak kami ummuna atau ummina, sebab Allah sebut tadi wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri baginda adalah mak-mak mereka orang yang beriman. Jadi kita sebut ummina Sayyidatina Khadijah, ummina Sayyidatina Aisyah, itu lebih beradab. Tapi kalau kita sebut Sayyidatina Aisyah pun tak mengapa, Sayyidatuna Aisyah pun tak mengapa, tapi lebih beradab kita sebut ummina Sayyidatina Aisyah. Sebab ayat tadi tu. Baginda punya ihsas yang sangat kuat. Maksud, kalau orang yang beriman di suatu kawasan mendapat kelebihan daripada Allah, baginda nak tempat lain pun begitu dapatnya. Orang di Makkah dapat pahala umrah setiap hari, sebab di situ ada Kaabah. Orang di Madinah mana ada Kaabah, tapi boleh tak dapat pahala umrah? Boleh. Man tatahhara fi baitihi, sesiapa yang berwuduk di rumahnya, thumma, kemudian ata Quba'an, dia pergi ke Masjid Quba, approximately 10 minit 15 minit daripada tanah haram Madinah, ya, Masjid Nabawi. Thumma shalla raka'atain, kemudian dia solat 2 rakaat di Quba tadi tu. Kanat ka'idli umratin, maka dia mendapat pahala 1 umrah. Dapat juga orang Madinah. Orang kota Damansara, Kaabah tak ada, Masjid Quba tak ada, ada Masjid Kuning lah kita pun. Lagu mana? Ada berita gembira untuk kita semua. Sebab Nabi punya ihsas yang sangat kuat, tinggi untuk semua orang-orang yang beriman. Baginda sebut, ni untuk orang yang bukan di Makkah, untuk orang yang bukan berada di Madinah, di kota Damansara dan lain-lain. Man sallal ghadata fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah 1. Thumma qa'ada, lalu dia duduk. Ni duduk macam tuan-tuan, saya duduk atas kerusi ni. Apa dibuat? Yazkurullah, ingat Allah. Ingat Allah, baca Quran, salawat, zikir. Macam ini majlis ilmu juga ingat Allah, mengajar ilmu juga ingat Allah. Hatta tatlu'a syams, sehingga matahari keluar, muncul. Muncul syuruk ni lah. Syuruk ini asyarqu, itu isyraqatis syams, matahari terbit. Ni asyuruk ni terbit. Tapi jangan solat dahulu, sebab ia berada di 2 tanduk syaitan. Solat isyraq ataupun solat duha, tambah lagi nanti seagak-agak matahari tu naik setinggi 1 galah atau 1 tombak lembing. Zaman lah ni tak ada lah orang sukat matahari pakai lembing. Kalau Ustaz Faisal bawa tombak lembing kat luar, pakat lari habis kita nak sukat. Waktu sunat isyraq dan duha, tidak. Modernnya campur 16 minit 17 minit. Ihtiyatan, hati-hati, kita ambil lah 17 minit. Jadi syuruk tadi 6.55 campur dengan 17. Itulah namanya masuk waktu solat sunat isyraq. Hadis tadi sebut man sallal ghadata fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada, dia duduk, kemudian dia duduk, yadhkurullah, ingat Allah, hatta tatlu'a syams, sehingga matahari naik waktu syuruk, tambah 17 minit. Thumma salla raka'atain, kemudian dia solat 2 rakaat. Ini khilaf ulama, apakah solat sunat isyraq, apakah solat sunat duha? Dua-dua pun hasil. Maka dia mendapat kanat
ka'idli hajjatin wa umrah. Maka dia mendapat pahala satu haji, satu umrah. Dan Nabi nak emphasize, tegaskan, tammatin tammah, sempurna. Haji yang sempurna, umrah yang sempurna. Sebab itu biasanya kalau penceramah, kalau kuliah subuh akan lajak waktunya paling-paling pun sampai syuruk. Kalau lajak sedikit lagi, 17 minit lagi, nak bagi peluang supaya kita dapat pahala haji dan umrah. Setiap hari kita dapat pahala ini bagi yang dapat buat perkara yang kita sebutkan tadi. Solat subuh berjamaah, duduk, jangan buat kerja lain dulu. Apa yang dibuat? Ingat Allah, baca Quran ke, salawat ke, baca kitab ke, mengajar ke, mendengar orang yang mengajar ke, sampai matahari naik. Kemudian solat sunat isyraq boleh, solat sunat duha boleh. Itulah, ya Allah, untung kita mendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, muka surat 90 sebelahnya itu hadis yang mencela makan terlalu kenyang. Terdapat beberapa hadis yang mencela sikap makan terlalu kenyang. Antaranya daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Umar anak kepada Sayyidina Umar, tapi nama beliau tidak dipanggil Abdullah. Ada 4 orang sahabat Nabi nama Abdullah, tapi nama mereka tidak dipanggil dengan nama tetapi dengan kunyah. Contoh, Abdullah ibn Umar dipanggil Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Zubair dipanggil Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau siapa yang baca hadis, kalau jumpa perkataan Ibnu, itu selalunya merujuk kepada orang yang bernama Abdullah, tapi tidak semestinya selalunya, ya. Macam 4 Abadillah yang kita sebut tadi. Sayyidina Ibnu Umar, ya Allah, beliau ini sangat cinta Nabi. Apa yang Nabi lakukan, dia akan lakukan. Pernah sekali beliau setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam satu musafir, kemudian kumpulan mereka berhenti satu tempat, lalu beliau memacu kuda atau untanya ke satu tempat kanan, kemudian patah balik. Itu saja. Orang tanya, "Masya'nuk?" Apa yang kamu lakukan? Beliau mengatakan, "Dulu pernah saya bermusafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sampai di kawasan Nil, dan saya tengok Nabi memacu kudanya ke tempat tadi dan patah balik. Saya pun tak tahu." Tuan-tuan, bukan tahu apa yang Nabi buat, tapi cinta nak ikut apa yang Nabi lakukan. Pasti ada hikmahnya, cuma kita tahu ataupun tidak. Itulah tahap itu kecintaan Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada 2 yang terkenal sahabat yang sigar ini, sigar maksudnya yang kecil, yang terkenal dalam bab hadis dengan hukum. Sama-sama nama Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, sama-sama. Oleh kerana Abdullah bin Umar, beliau anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab Al-Faruq, tegas. Sebab itu beliau tegas mewarisi ketegasan ayahnya. Abdullah bin Abbas, beliau mewarisi kelembutan Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa? Datuk Nabi Abdul Muttalib. Jadi
Abbas ini adalah pak saudara Nabi. Ketika perjanjian Aqabah, orang Madinah datang di satu tempat namanya Aqabah. Aqabah ini antara Makkah, Al-Haram itu dengan Mina, di dekat situ, center itu, namanya Aqabah. Tuan-tuan, siapa yang menemani Nabi ketika itu? Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa? Kerana Nabi SAW sangat mirip mukanya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sangat mirip. Kalau nak kata identically itu mungkin sangat mirip. Sehingga kalau ada ni pertama kali Aqabah ini, kalau ada orang yang nak mengapa-apakan Nabi, sebenarnya mereka mengapa-apakan Abbas bin Abdul Muttalib. Ilmu ini diguna oleh pemimpin-pemimpin dunia sekarang. Waktu saya belajar dahulu, saya sempat belajar dengan seorang historian, ahli sejarah, pakar sejarah daripada Jordan. Saya ingat lagi nama kerana saya sayang dengan beliau. Profesor Dr. Salamah Al-Balawi Al-Harfi, salah seorang pensyarah di UAE yang paling top dalam bab sejarah. Wallahu alam beliau masih hidup ataupun tidak. Kami belajar dengan beliau sampai part perjanjian Aqabah. Beliau sebut ilmu ini digunakan oleh pemimpin sekarang. Ketika itu Saddam Hussein masih berkuasa. Beliau kata, Saddam Hussein yang kamu lihat berbicara dalam televisyen itu ataupun dalam occasion, waktu-waktu yang tertentu itu mungkin Saddam Hussein yang ke-5, dia kata. Sebab Saddam Hussein train. Ada orang yang identically macam beliau, misainya, badannya, mukanya, cara bercakapnya, sebagai penyamaran lah. Takut-takut ada orang yang buat tak berapa nak elok contohnya. Itu sama juga dalam kereta disebut. Kereta yang diikut oleh bodyguard, oleh pegawai keselamatan itu mungkin beliau, bukan beliau itu, mungkin orang lain. Mungkin beliau berada di kereta yang ke-4. Gitu. Masya Allah. Sebab itulah yang sempat saya belajar daripada beliau. Antaranya banyak lagi. Beliau sangat terkenal, seorang ahli sejarah Jordan. Baik, Sayyidina Abdullah bin Umar itu terkenal dengan ketegasan. Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan kelembutan, sehingga ma'ruf di dalam hukum itu disebut dengan Syiddatub bin Umar wa Rukhasub bin Abbas. Ketegasan Ibnu Umar sebab mewarisi ayahnya Sayyidina Umar Al-Khattab Al-Faruq. Sayyidina Ibnu Abbas mewarisi bapaknya yang lembut itu, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'd ibni Adnan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maafkan saya, bawah tu tak baca lagi. Kita baca dulu footnote yang ke-126. Imam, sekejap lagi kita akan masuk hadis tadi. Imamul Ghazali rahimahullahu taala berkata, asy-syaba'u minal halali aslu kulli syarrin. Perut yang kenyang daripada yang halal adalah punca segala kecelakaan, walaupun halal. Sebab kalau terlalu kenyang akan membangkitkan nafsu. Bila membangkitkan nafsu, syahwat maksudnya, syahwat
nak rehat syahwat. Yang satu tu yang suka pada different gender tu, kadang-kadang nak tenangkan perut yang kenyang, tengok dulu televisyen. Kalau rancangan yang elok, alhamdulillah. Kalau tidak, itu dia boleh bawa pada benda yang tidak elok. Fa kaifa minal haram? Kalau makanan halal itu boleh, halal yang kenyang ya. Halal yang terlalu kenyang boleh bawa kepada syar, keburukan. Bagaimana yang haram? Lebih lagi lah. Gitu. Baik. Orang yang berjalan kepada Allah, perkara ini pun mereka takut. Jangan kata yang haram, yang makruh pun mereka tak buat. Sama juga. Orang yang berjalan pada Allah, jangan kata yang wajib, yang sunat pun mereka lakukan. Sebab itu berbeza orang yang biasa dengan orang yang berjalan pada Allah. Maksud saya, orang yang berjalan dalam dunia kesufian, dunia zikir, dunia mengasingkan diri daripada dunia ini. Bukan bermaksud kena neglect dunia, tidak. Silakan kita dengan dunia, asalkan dunia yang kita jadikan jalan kepada akhirat. Siapa tidak kenal dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf? Itu sahabat yang bukan millionaire, billionaire. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sama dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Itu Masya Allah saudagar karaya. Mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mishkat Al-Masabih, disebut oleh Imam Tibrizi. Ada satu tajuk khusus tentang manaqibus sahabah, manaqib sahabah. Nabi sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'dun ay Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah, Ubaidillah Abu Ubaidah ay Ibnul Jarrah fil jannah. Itu semua orang-orang yang hebat. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman syurga, ahli syurga. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ahli syurga. Bermaksud harta tidak menjadikan mereka lupa diri, malah dengan harta mereka gunakan untuk infak jalan fisabilillah. Lebih lagi mereka mendapat kedudukan yang tinggi. Al-mu'minu ya'kulu min mi'an wahid. Seorang yang beriman, saya maksudkan tadi orang yang berjalan pada Allah ni, jangan kata yang wajib, sunat pun diambil berat. Sebab bagi mereka sunat bukan sekadar ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Kalau sunat dalam pengertian biasa, apa yang dibuat dapat pahala, tinggal tak berdosa, tak, mereka tak nak yang itu. Mereka nak buat dapat pahala, tinggal rugi. Itu ini orang berjalan pada Allah. InsyaAllah 7 minit kita berhenti. Orang yang beriman makan dengan satu perut, maksudnya tak banyak. Wal kafiru ya'kulu min sab'ati am'a. Seorang yang kafir makan dengan 7 perut, maksudnya makan banyak. Hasba bna Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam kita nilah beberapa suapan makanan yang meluruskan tulang belakang. Maksudnya jangan sampai letih sangat, tak bermaya. Yang boleh ada energi, itu padanlah gitu. In kana wala budda fa haqquhu thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Kalaulah memang nak makan juga lebih, ya tafadhal, tapi 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas. Sebab itu nak boleh capai 1/3 ni, antara caranya ialah makan seperti jamaah, orang jamaah tabligh makan. Macam mana? Lutut ni didirikan dan berdiri di atas kaki kiri. Jadi perut jadi
kempis sedikit, taklah banyak makan sangat. Antara caranya. Nah, yang penting disiplin diri, istiqamah, makan sedikit-sedikit. Nanti diajar dalam kitab ini bagaimana nak makan sedikit walau saya selalu makan banyak. Nah, diajar dalam kitab kita ini. Tidak mengapa, sebab tabiat itu memang begitu, tetapi latihkan tabiat itu. Kalau biasa makan, contoh 4 pinggan, tapi dalam kitab ini sebut tidak 4 pinggan lah, suapan, contoh. Selalu suapan itu contoh 12 kali, jadikan dia 11 kali. Gitu. Esok jadikan 10 kali, esok 9 kali. Jangan drastik sangat, sebab perut dah biasa makan banyak. Koho-koho, sikit-sikit, nanti dia mudah untuk ikut. Macam qiyamul lail jugalah, bangun solat malam sama jugalah. Bukan senang bangun malam ni. Jangan terus mula-mula bangun malam terus 24 rakaat. Baguslah tu, tapi takut tak bertahan lama nanti. Sikit-sikit. Kali pertama 2 rakaat, nanti 4 rakaat, 6, nanti terbiasa bangun malam. Masya Allah. Saya dulu mengajar di Surau Al-Ulum. Ada seorang pengerusi surau lama dulu. Beliau pernah jumpa saya. Dia tak cerita benda ni kat orang lain, sebab beliau dah tak ada kat sini. Saya cerita dengan tuan-tuan. Alhamdulillah, dia sebut sejak beberapa tahun beliau istiqamah solat malam, walaupun hanya 2 rakaat. Beliau sebut dengan saya lah, walaupun 2 rakaat. Sebab hari itu saya mengajar sesuatu yang berkaitan dengan tahajud dengan qiyamul lail. Jadi dia kata kalau tak solat tu jadi pelik rasanya. Gitu. Sebab dah jadi darah daging. Bukan senang nak sampai ke tahap tu. Baca Yasin setiap selepas subuh tu, kalau tak sungguh-sungguh tu. Pakcik saya dekat Kajang, saya sebut ni benda yang real. Bukan zaman Nabi ni, zaman kita yang penuh dengan dugaan, kesenangan, hiburan. Pun ada orang buat macam ni. Pakcik saya sampai meninggal di Kajang. Yasin dia lepas subuh tak pernah miss Yasin. Banyak lagi lah yang lain-lain. Nenek kepada zaujah saya di Gombak, beliau tu panjang umur, muammar, panjang umur. Ketika kawan-kawan satu usia meninggal, dia masih hidup. Kelebihan beliau, kalau ada kawan-kawan yang nak meninggal, orang datang jumpa dia, minta doa. Saya tanya, "Nek, apa amalan nenek?" Dia kongsikan dengan saya. Alhamdulillah, antara amalan dia kongsikan saya. Dia kata, kalau ada orang berhajat pada dia yang nak nazak, dia akan doa dan dia akan baca Qul huwallahu ahad beribu-ribu kali, dia kata. Masya Allah. Nenek ini antara amalannya Qul huwallahu ahad beribu-ribu kali. Yang kata istiqamah. Tuan-tuan, puan-puan, istiqamah ni mahal. Istiqamah ini mahal. Sebab itu ada doa untuk istiqamah yang diajar oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahumma rzuqnal istiqamah. Pendek je doanya, Allahumma rzuqna al-istiqamah. Tapi kalau bacaan tajwidnya, Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, rezekikan kami istiqamah. Rupanya istiqamah ini rezeki daripada Allah. Istiqamah ni maksud buat sesuatu dengan consistently, walaupun sedikit, itu rezeki. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan kita istiqamah, iaitu dengan makan macam tadi sahabat-sahabat kita daripada Jamaah Tabligh Karkun. Baik, dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, fa inna aktsaran nasi shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya orang yang terlalu kenyang di dunia akan terlalu lapar pada hari kiamat.
Sebab apa yang masuk dalam perutnya akan dihisab. Kalau syubhah, kalau haram, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah mengatakan, man kana hammuhu ma yadkhulu jawfah kanat qimatuhu ma yakhruju min. Sesiapa yang kesungguhannya semata-mata untuk memasukkan mulutnya untuk makan, tu je lah. Dia lebih beratkan benda tu, bukan benda lain. Makan je, maka harga dirinya samalah dengan apa yang keluar daripada perutnya, sama apa yang keluar daripada yang bawah tu lah. Dalam syair yang lain disebut, kata-kata yang lain disebut, man kana hammuhu batnuhu wa farjah faqimatuhu ma yakhruj minhuma. Siapa yang kehidupannya hanya untuk perut, dan hanya untuk syahwatnya, apa nilainya adalah apa yang keluar daripada keduanya, daripada bawah tadi itu dan daripada alat sulitnya itu nilai dia. Tapi tak salah makan, kenyang sekali-sekala tidak mengapa. Itu tajuk yang akan kita bahaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Muka surat 91. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli hawbah wa sullana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' min rabbi yasma' fadlan wa juda man la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadat ash-sahbi walhamdulillahi fil bada'i wat tanahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.